Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Benarkah SPRM akan membuat serbuan pada bila-bila masa melibatkan 8 adun dan juga satu pemimpin tertinggi berkait dengan isu politik dan isu rasuah? Hari ini, dakwaan rasuah 8 adun, SPRM digesa, tak hanya tunggu di pejabat. Pemimpin Parti Pejuang Tanah Air Pejuang menggesa SPRM bertindak segera. Berhubung laporan Malaysia kini mengenai pendedahan perbuatan rasuah melibatkan 8 orang adun yang didakwa menerima ratusan ribu ringgit bagi menyokong permohonan sebuah syarikat untuk projek di negeri mereka. Ketua Penerangan Pejuang Rafiq Rashid berkata, SPRM tidak perlu hanya menunggu di pejabat sehingga laporan dibuat dan sepatutnya seperti kes-kes lain dengan melakukan serbuan. Katanya, sepertinya lazimnya di Malaysia. Kalau tiada angin, mana mungkin pokok bergoyang, kata beliau. Begitulah situasinya. Mulai Sabtu lepas sehingga sekarang, isu yang dikaitkan seorang ahli perniagaan yang dikatakan mempunyai 8 rakaman video mengaitkan beberapa adun yang didakwa membincangkan rasuah bernilai ratusan ribu ringgit. Yang pasti, ahli perniagaan itu dikabarkan melantik peguam untuk memastikan dia mendapat perlindungan sebagai pemberi maklumat. SPRM harus bertindak, tidak perlu menunggu di pejabat sehingga laporan dibuat, tegas Rafiq dalam kenyataan hari ini. Sabtu lalu, Malaysia kini mendedahkan bahawa ia melihat 8 video. Masing-masing memaparkan adun berbeza yang didakwa menerima ratusan ribu ringgit untuk menyokong permohonan sebuah syarikat untuk projek di sebuah negeri. Perbincangan dalam video itu melibatkan ahli perniagaan yang wajahnya tidak kelihatan, meminta ahli politik termasuk mereka yang memegang jawatan kanan memulangkan wang itu kerana lesen untuk projek itu telah pun dibatalkan. Malaysia kini tidak mendedahkan identiti ahli politik berkenan setakat ini atas permintaan pemberi maklumat tersebut. Mengulas lanjut, Rafiq membandingkan tindakan SPRM terhadap beberapa kes berprofil tinggi sebelum ini. Soalnya, bukankah modus operandi SPRM dalam kes-kes berprofil tinggi yang menghiasi dada akbar selalunya begitu? Contohnya, kes aman Palestin, kenyataan demi kenyataan dibuat, pejabat diserbu, staf dipanggil hari-hari untuk diambil keterangan, sidang sedia dibuat. Semua akaun-akaun bank dibekukan, berkotak-kotak dokumen dipunggah, jongkong emas menjadi bualan hangat. Begitu juga dengan kes fashion valet. Persoalan timbul di media sosial, terus disambar maklumat itu dan siasatan penuh dimulakan. Berkumpul wartawan di pintu hadapan ibu pejabat SPRM menunggu peluang kemunculan Velfire atau kereta-kereta mewah lain pemilik syarikat yang didakwa mungkin terlibat dalam kerugian, pelaburan dana khazanah serta permodalan nasional berhad. Tidak lupa juga bagaimana SPRM begitu komited dalam menyiasat Tun Daim Zainuddin serta keluarga. Bangunan di tengah Kuala Lumpur disita. Akaun-akaun dibukukan dan berkerusi roda suspek ke mahkamah, katanya. Dia turut mempersoalkan SPRM yang masih menunggu untuk isu yang dikatakan mempunyai bukti hidup seperti rakaman. Sedangkan jelasnya SPRM berkuasa di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 Akta 694 bagi membolehkan siasatan segera dilakukan terhadap kes berkenaan. Difahamkan bahawa pemberi maklumat ingin mendapatkan perlindungan, maka pihak SPRM mesti proaktif. Tiada guna hanya komited dalam sesetengah kes tetapi longlai dan layu dalam kes lain, katanya. Isu rasuah ini bukan isu main-main.
Bukankah kerajaan hari ini jauh lebih komited tentang isu tata kelola ketimbang kerajaan-kerajaan dahulu? Soalnya yang turut menyenaraikan section-section yang membolehkan SPRM mengambil tindakan segera. Antaranya katanya, SPRM juga mempunyai kuasa untuk memintas perhubungan yang bermakna, boleh memintas, mendengar dan merekodkan apa-apa perbualan telekomunikasi atau telefon jika disyaki ada unsur rasuah atau salah guna kuasa. Ini bukan novel perisik, tetapi Section 43 Akta SPRM. Malah, peguam juga tidak terlepas. SPRM diberi kuasa dalam Akta 694 untuk mendapatkan perintah mahkamah mengarah peguam supaya mendedahkan maklumat apa-apa transaksi atau urusan yang berhubungan harta-harta yang boleh disita. Section 47 pula menyatakan ada obligasi di sisi undang-undang untuk seseorang itu memberikan maklumat, katanya. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki sebelum ini memberitahu Malaysia Kini bahawa pegawainya telah bertemu peguam memberi maklumat itu pada 30 Oktober dengan hanya klip video berdurasi 17 saat orang bercakap tentang wang dimainkan. Sambil menggesa pemberi maklumat itu untuk tampil ke hadapan, dia berkata, SPRM tidak boleh memberikan jaminan bertulis bahawa dia tidak akan disiasat atau didakwa. Azam Baki menegaskan bahawa undang-undang menyatakan bahawa apabila individu itu memberikan maklumat kepada pihak berkuasa, dia dilindungi di bawah undang-undang, tetapi ini boleh dibatalkan jika dia didapati terlibat dalam kesalahan itu, katanya lagi. Pepel Maus 7378 dalam ruangan komen Malaysia Kini kata, tahulah SPRM tu buat kerja, dah beribu kes diambil tindakan, kata Purple Mouse. Brownie kata, why no names? Greenfish kata, sound like the aduns are from Kerajaan Madani getting more interesting, kata Greenfish. Saudara-saudara sekalian, kita mengharapkan SPRM segera menjalankan siasatan dan menunjukkan siapa yang salah yang sebenarnya. Tanpa mengira siapa bersalah, sama ada itu kerajaan atau pembangkang, undang-undang mestilah lebih tinggi daripada segala-galanya. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.